Hari ini saya dapat dua barang yang menarik bagi saya. Satu, saya dapat satu biji pisau lipat. Oh, alright. Okay, tight. Oh, macam ada magnet sikit tutup. Dan satu lagi saya ada blade medic. Okay. Satu pocket knife. Okay. Dan satu lagi pengasah yang ada beberapa pengasah dalam dia. Dengan adanya dua benda ni, saya nak terangkan tentang apa itu pocket knife dan macam mana kita nak asah pisau jenis yang ada serrated punya, yang ada bergerigi depan ni. Nampak ni ada bergerigi depan ni kan? Saya nak tunjukkan macam mana nak asah pisau yang ada bergerigi ni ataupun serrated knife. Jom. Okay, first pocket knife, ataupun pisau pocket, ataupun pisau lipat, ataupun foldable knife yang kita boleh bawa ke mana-mana dan masuk dalam poket sahaja. Yang saya dapat ni model dia Spyderco Tenacious, pisau lipat ataupun pocket knife, foldable knife. Kegunaan dia apa? Macam pisau, cuma ni bukan untuk masak lah. Dia punya khusus dia bukan untuk masak. Dia pisau yang kita boleh bawa ke mana-mana dan guna dia ada macam-macam. Sama macam pisau lain, ada macam-macam guna. Kalau kita bawa pergi camping, kita boleh jadikan pisau untuk potong makanan. Dia boleh guna untuk potong tali. Ataupun contohnya saya ada paracord sini. Potong paracord. Kita boleh guna untuk buka packaging. Okay. Dan juga kalau benda tu susah keras nak dibuka guna pisau biasa, ada jenis ni, bergerigi ni, serrated. Untuknya potong benda yang keras. Contohnya packaging kalau macam ni jenis keras sikit kan. Kita nak potong guna yang pisau biasa ni susah. Jadi kita akan gunakan pisau yang ada bergerigi je ni. Baru boleh mudah. Okey. Kegunaan pisau ni memang terlalu banyak. Saya macam tak logik saya nak terangkan semua ni. Contohnya kalau pisau lipat ni ada kat dalam kita punya tangan. Contoh emergency. Maybe contohnya dalam kereta accident. Tali pinggang tersekat, tak boleh nak buka. Ada pisau lipat, boleh keluar kan? Potong tali pinggang tu. Kalau tak kita nak potong tali pinggang kita tu guna apa? Kalau tak ada benda yang boleh digunakan untuk memotong tali pinggang, pisau lipat ada. Okay, dia ada banyak function dia. Kalau dalam hutan masa camping kan, kita nak ambil kayu, kita nak bentukkan kayu tu jadi macam sudu, garfu. Benda-benda yang perlukan detail punya work dengan knife, dengan pisau. Jadi kita perlukan pisau yang kecil macam ni. Kalau kita ada parang, susah kita nak membentukkan kayu tu jadi maybe sudu ke apa. Pisau macam ni sesuai. Okay, sekarang macam mana kita nak asah bahagian serrated ni? Sebab saya dah buat video mengasah pisau banyak. Tak adalah banyak sangat, adalah 5-6 macam tu. 5 lah lebih kurang, 5 termasuk live. Saya nak gunakan pengasah pisau yang ini, jenis macam ini punya. Sebelum ni saya ada dua pengasah pisau yang biasa saya guna. Dua-dua saya akan gunakan jenis diamond punya. Yang besar ni saya letak kat rumah. Yang kecil ini saya bawa pergi camping. Sekarang ada satu lagi daripada Gevo ni dia bagi saya. Ini pengasah ni apa nama dia tadi ya? Blade Medic Sharpener. Ini kira all in one punya pengasah pisau lah yang compact. Kalau tengok sini kita ada diamond punya pengasah, tapi dia berbentuk rod. Dia tak macam pengasah diamond yang flat macam ni. Dia bentuk rod macam ni. Sini pula kita ada pengasah macam kat rumah punya. Satu buat daripada material carbide. Ni carbide dan satu lagi guna ceramik. Ceramik, carbide. Dan sini kita ada serrated punya ceramik. Ceramik juga tapi dia serrated. Alright, sebelum saya nak tunjukkan macam mana nak asah kita punya serrated punya bahagian pisau ni yang bergerigi ni, saya nak terangkan sikit tentang pengasah yang menggunakan seramik. Seramik jadi batu asah? Yes. Seramik memang boleh mengasah pisau. Sebabnya apa? Sebab seramik ni sangat keras. Dia keras. Dia brittle, boleh pecah tapi dia keras. Seramik lebih keras daripada besi. Tapi bukan bermaksud seramik ni lebih kuat. Tapi seramik ni lebih keras. Maksudnya kalau kita gesekkan seramik pada besi, besi ni istilah lain lebih lembut. Jadi besi ni akan terhakis. Yang diamond depan ni untuk mengasah pisau tapi dia kasar sikit sebab dia diamond. Diamond ni sangat-sangat keras tapi dia kasar. Sebab tu kalau kita asah guna diamond ni, pisau kita akan cepat terhakis. Pengasahan tu sangat cepat. Cuma bila kita dah asah pisau ni tapi kita nak haluskan lagi dia punya mata tu, kita boleh gunakan ini. Yang seramik depan ni. Simple, sama je. Gunakan kita punya angle yang sama dengan pisau yang kita dah asah ni.
Okay, kita tolak saja. Contoh macam saya ikut angle saya macam ni, saya just macam tu, ikut angle pisau. Nanti korang akan perasan ada macam rupa macam besi yang dah hancur tau. Nampak tak depan mata pengasah tu kan warna putih kan, kita punya seramik ni kan ada warna-warna macam perang-perang sikit. Itu adalah besi halus je. Okey, kalau saya gosok, okey, tengok kat tangan saya, ada kesan-kesan besi-besi halus kan. Itulah besi halus yang kita dah kikis secara halus dekat pisau kita ni. So barulah pisau kita boleh betul-betul maintain tajam. Kalau pisau kita ni dah tumpul sangat, jangan pakai seramik. Seramik ni untuk perhalusi lagi. Kita just boleh guna direct kita punya diamond. Okey, yang tepi ni pun kita ada diamond, ada dua juga. Satu bukan diamond, satu dia pakai apa tadi? Satu dia pakai carbide. Carbide ni macam kasar punya pengasah. Yang kedua kita punya seramik. Okey, cuma dia punya angle dia ni kena tengoklah angle pisau tu sesuai ke tak. Macam pisau saya ni tak sesuai angle yang ni. Sebabnya pisau ni angle dia 15 darjah ke 20 darjah macam tu. Saya tak pasti, tapi dia bukan besar sampai 30 darjah. Ini agak besar ni dia punya degree dia. Maybe dalam dekat ke 30 ni. 25 ke 30 dia punya degree. Jadi tak sesuai. Kalau nak boleh, tapi kita kena profilekan balik kita punya pisau ni. Buat profile baru di mana kita tajamkan pisau kali, kita akan bentukkan balik mata pisau kita ni ikut angle yang sesama dengan benda ni. Baru kita boleh gunakan ini. Okey, sekarang macam mana nak asah kita punya pisau yang bergerigi ni, serrated ni. Okey, tengok dia simple saja. Ni yang bergerigi ni kan, dia dekat belah sini saja. Belah belakang ni tak ada, dia flat. Nampak? Sebelah flat, sebelah lagi ke dalam tu. Jadi kita kena ambil, kalau nak asah, ambil yang ke dalam tu. Daripada sini. Pastikan kita punya diamond rod ni angle dia sama dengan angle pisau ni punya serrated ni. Okay, andai kata pisau ni tegak macam ni, saya punya angle yang sesuai ni yang saya nampak sini adalah macam ni. Nampak? Ini angle saya. Okay, tengok situ. Ini angle saya yang sama dengan pisau ni. Bukan besar macam ni, bukan kecil sangat. Dia angle saya yang sekarang ni macam ni. Kena tengok kita punya angle. Okay, so bila kita dah dapat kita punya angle, okay, pisau ni bagi maintain saja, jangan gerak. Okay, letak kat satu tempat macam tu, ikut angle dia. Okay, tolak. Macam tu, macam masa gergaji kan, macam tu. Okay, pastikan angle dia ikut dia punya pisau ni punya profile. Okay, contoh yang ini lengkuk yang besar sikit. Bila lengkuk besar, kita kena tolak daripada muncung ni sampai habis ni, sebab dia rod dia makin lama makin besar. So macam ni, tolak sampai besar ni. Macam tu. Angle pastikan jaga. Yang ini besar, yang ini dia punya serrated dia kecil sikit. Jadi kita pakai hujung saja, tolak sikit je. Macam ni, tolak sikit je. Macam tu je, sampai gangam je. So settle. Apa itu pocket knife dan kegunaan dia, dan macam mana nak asah kita punya pisau yang ada bahagian serrated ni, yang bergerigi ni. Okay, settle. Saya punya dua-dua ni saya dapat daripada Gevo. Kalau korang nak tengok barang-barang outdoor, barang-barang EDC, barang-barang survival, boleh check dia orang. Saya akan letak link website kat sini. Itu sajalah. Saya harap saya punya video ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.